Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini kita nak tengok permasalahan berkaitan kekakasan dan perisian komputer. Okey, yang pertamanya kita nak tengok tentang masalah blue screen. Jadi blue screen ni biasanya terjadi disebabkan oleh kegagalan beberapa perkara. So contohnya ada di sini. Ini contoh paparan dia, RIQL underscore not less or equal. Biasanya kalau ada blue screen macam ni, biasanya dia melibatkan ketidaksesuaian penggunaan driver yang diinstall. Driver yang diinstall tu tak sesuai. Dan kadang-kadang dia masalah berkaitan video dan kad audio. Jadi penyelesaian dia sama ada uninstall driver sebelumnya atau konfigurasi driver itu sendiri. Jadi kita kena uninstall lah driver tu. Dan cari driver yang sesuai lah. Dan cuba on balik. Kita tengok dia punya error berlaku lagi tak blue screen tu. Yang seterusnya NTFS underscore file system atau FAT file system. Blue screen yang jenis ini biasanya terjadi disebabkan oleh kegagalan beberapa perkara. Biasanya disebabkan ada kerosakan pada partition atau file system tetapi bukannya pada hard disk. Jadi kerosakan pada partition atau file system. Jadi nak selesaikan dia error blue screen yang macam ni, pastikan kabel SATA atau PATA diperiksa dan lakukan check disk pada hard disk partition. Kita kena buat check disk lah menggunakan software yang saya ajar sebelum ni. Seterusnya unexpected kernel mode threat. Biasanya benda ni disebabkan berpunca daripada masalah overclock berlebihan, perkakasan overheating, kerosakan BIOS atau kerosakan pada memori dan CPU. Jadi cara nak atasi dia, jangan melakukan overclock atau gantikan komponen yang telah dikenal pasti rosak. Jadi jangan buat overclock lah bila ada message yang macam ni, dipaparkan expected kernel mode threat. Panas, kepanasan yang melampau lah. Jadi jangan kita buat setting overclock. Untuk seterusnya data bus error. Data bus error ni biasa disebabkan oleh kerosakan pada memori atau slot memori pada motherboard. Jadi penyelesaian dia mungkin perlu menukar motherboard, ataupun kita tukar slot motherboard tu. Yang seterusnya, jika message page fault in non-page area, biasa disebabkan oleh kerosakan pada perkakasan seperti memori utama, memori video card, memori pada video card, atau memori RAM lah. Memori ni RAM lah. Di processor, dekat processor pun kita ada memori, di L2 charge. Penyelesaian dia, gantikan perkakasan yang rosak tu. Remove and replace fault component. Biasa dia beritahu dia contoh ni RAM lah. Inaccessible boot device biasa disebabkan gagal membuat konfigurasi perkakasan dengan betul. Konfigurasi yang kita buat untuk perkakasan tu tak betul, kita gagal. Contoh, konfigurasi jumper hard disk, jumper pada hard disk tu salah. Lepas tu virus boot sector, IDE controller driver yang salah atau menggunakan chipset driver yang salah. Jadi kita kena upload atau download chipset punya driver.
BIOS driver firmware lah. Untuk motherboard tu kita kena upload firmware atau chipset driver yang betul. Jadi penyelesaian dia, pastikan konfigurasi hard disk dan driver adalah serasi dengan versi sistem operasi OS. Jadi ada driver yang tak support OS Windows 10 kan. Contoh driver tu dia support hanya untuk Windows 7. Jadi mungkin dia ada keluarkan driver untuk support driver hardware tu untuk Windows 10, tapi jarang lah. Biasa kita kena beli baru lah. Tapi kalau ada, tak ada masalah. Kita boleh update kita punya driver untuk hardware ke Windows 10 walaupun dia sebelum ni kita pakai Windows 7. Tapi kena carilah. Okey. Seterusnya blue screen error, video driver init failure. Jadi biasa disebabkan berlaku apabila kesilapan semasa instalasi driver video card. Pastikan, jadi nak mengatasi dia, pastikan instalasi driver bagi video card dilakukan dengan sempurna. Jadi masa kita install driver tu mungkin ada kesilapan berlaku. Okey. Jadi install driver video card, kadang kita tengah install tu shutdown, tiba-tiba shutdown, lepas tu kadang dia hang. Jadi benda-benda macam tu yang membuatkan kita tak selesai untuk install driver tu. Jadi pastikan tiada gangguan dan pastikan dia selesai, tamat, finish. Okey, dan last sekali bad pull caller. Okey, berlaku apabila memilih driver yang tidak sesuai semasa melakukan instalasi untuk upgrade sistem operasi. Jadi pilih driver yang betul. Jadi penting untuk kita memastikan semasa kita membuat pemasangan perkakasan, dan kita perlu pastikan perkakasan yang kita pasang tu dipasang pula dengan driver yang sesuai. Driver bermaksud bus lah, macam ada bus yang ada driver. Kalau bus tak ada driver, kita salah install driver, kita ambil pemandu yang tak sesuai. Jadi kita boleh terjun gaung lah, merosakkan kita punya sistem komputer dalam tu. Jadi amat penting, secara keseluruhannya masalah blue screen ni dia disebabkan oleh masalah driver. Okey, dan ada tadi beberapa tentang kepanasan, kita overclock setting, kita elakkan overclock setting, sebab bila kepanasan dia akan mengganggu kita punya sistem. Okey, jadi yang ni untuk blue screen error, boleh lihat dahulu. Okey, jadi untuk yang ni hanya pengetahuan saja, dan mungkin boleh buat nota lah, kalau nak buat catatan untuk awak praktikal nantilah. Jadi dalam praktikal mungkin awak akan jumpalah masalah-masalah blue screen ni. Okey, jadi selamat mencuba. Sekian. Assalamualaikum.